Dia bukan 16 September. 16 September ni dia tidak ada erti. Kerana dahulu masa kita merdeka, 31 Ogos 1957, tarikh yang dicadangkan oleh kerajaan Malaysia untuk pembentukan Malaysia sama juga, 31 Ogos 1963. Kemudian dia hantar pada PBB, banyak perkara berlaku pada masa itu, termasuklah konfrontasi Malaysia-Indonesia. Secara teknikalnya PBB hantar tarikh 16 September. Kita pun ambil. Kalau saya lah pada masa itu, saya tak akan ambil. Kerana cadangan asalnya 31 Ogos. Kena 31 Ogos. Dan kesannya boleh dirasai. Pada hari inilah orang menggunakan 31 Ogos dan 16 September ini untuk menyemai perpecahan. Tak mahu sambut 31 Ogos, nak sambut 16 September. Oleh kerana nak meraihkan orang yang nak sambut ini, bimbangi kalau sambut hari kemerdekaan, orang tak mahu sambut, memang orang tak sambut sangat pun. Jadi tukar pada hari kebangsaan. Dan bagi saya sebagai ahli sejarah ini tak betul. 31 Ogos itu sebenarnya mencerminkan sebuah perjuangan kemerdekaan yang begitu panjang dan banyak memakan korban. Kita kena hormat, kita raihkan untuk kita ingat ini pengorbanan yang mereka lakukan. Hari kebangsaan ini tahun 1957 dia tak ada lagi. Bangsa tu tak ada lagi masa merdeka. Kisah sejarah kita ni pelik. Masa kita merdeka tahun 57 ini tak ada bangsa. Patut ada bangsa dahulu. Tak ada bangsa. Kerana kita telah menerima sejumlah 1.8 juta orang baru dalam bentuk kerakyatan baru. Dan nak sebut apa pun tak tahu. Nak sebut Malayan tak kena, nak sebut Melayu tak kena. Bangsa apa pada masa itu. Jadi dari segi sejarahnya bila kita sebut kebangsaan, dia tak kena pada tempatnya. Kecuali yang 16 September ini diubah pada 31 Ogos. Semua orang akan sambut. Dan perpaduan itu adalah elemennya. Sekarang ini dia jadi elemen pemisahan, perpecahan. Itu sebagai mukadimah lah. Saya diberikan masa yang singkat sebenarnya. Saudara Nasir, dia telah menjemput saya. Saya ni siapa jemput pun saya pergi. Tak kira lah daripada kumpulan mana, kelompok mana, saya pergi demi ilmu. Ya, sejarah ni kalau tak ada nota kaki dia tak boleh jadi sejarah. Orang boleh bincang pada hari ini macam-macam sejarah pelik-pelik. Saya tengok ramai yang bincang sejarah pada hari ini bukan ahli sejarah. Anda kena faham dalam media sosial, dalam televisyen, kadang-kadang dalam masjid pun. Saya selalu tegur orang macam ni bincang sejarah. Kenapa? Sejarah ini bidang yang sangat sukar. Hatta saya pun tak boleh menguasai sejarah. Tak boleh kuasai. Dan sejarah ini kalau tak diulang saya akan lupa. Lupa nama, lupa tahun. Jadi mereka di luar bidang sejarah ni bahayanya ialah mereka tak kaji. Yang ni saya tahu kerana sifat ucapan mereka, pandangan mereka saya tahu mereka tak kaji. Kadang-kadang ustaz pun ni saya kena tegur ni. Dia bercakap sejarah dalam masjid. Ada satu kisah dia ambil beberapa orang ustaz ni. Dia cerita tentang kejahatan Melaka tahun 1511. Dan dakwaan dia ialah dia ambil daripada pandangan orang, dia kata Melaka runtuh kerana para pembesar Melayu khianat pada Melaka, berkomplot dengan Portugis. Ini bahaya. Sejarah ni dia satu ilmu yang ada halal haram, ada pahala dosa. Dia bukan kata ilmu yang terpisah daripada agama. Kerana dia menceritakan orang yang telah mati, sosok orang ni dia boleh timbul fitnah kalau tak betul. Melainkan kita buat kajian. Jadi orang bukan sejarah ni tak boleh cakap sepatutnya ilmu ini. Dia ada amanah dia. Tapi bila seseorang itu bercakap dalam masjid, menyatakan bahawa para pembesar, para ni ramai, mungkin 3, mungkin 10, sebagai pengkhianat kepada kerajaan Melaka, komplot dengan Portugis pada masa itu, saya kata ini fitnah. Ini fitnah. Tak ada lagi satu sumber menyatakan, menyebut satu nama pun. Maka saya tanyalah, kirim pada orang, tanya, berikan saya satu bukti, satu nama saja saya perlu, tak perlu ramai, satu saja. Kerana tidak pernah lagi saya jumpa dalam sejarah adanya pengkhianatan orang Melayu. Orang Melayu ini, orang Islam ini di Melaka berjuang habis-habisan. Mereka ini semuanya dibunuh oleh Portugis dalam genosid, pembunuhan beramai-ramai yang tak tercatat dalam sejarah zaman Portugis. Tak diceritakan dalam buku teks, tak ceritakan apa. Kerana kejahatan Melaka ini melibatkan pengkhianatan ini, orang Islam ini di Melaka berjuang habis-habisan. Mereka ini semuanya dibunuh oleh Portugis dalam genosid, pembunuhan beramai-ramai yang tak tercatat dalam sejarah zaman Portugis. Tak diceritakan dalam buku teks, tak ceritakan apa. Kerana kejahatan Melaka ini melibatkan pengkhianatan. Manusia tu ada pada hari ini, kelompok ada pada hari ini, nama-nama nak sebut dia jadi susah. Saya sebagai ahli sejarah nak terang, banyak perkara yang saya sembunyikan, tak boleh cerita. Hari ini pun sama juga tengok sebahagian. Tajuk dah berubah. Saya bentang ni lain sikit, tajuk dah jadi lain. Kalau tajuk macam ni senang, tapi tajuk saya pada hari ini anda kena lihat dalam konteks ilmiah. Saya sebagai ahli akademik nak ceritakan fakta sebenar-benarnya bagi saya, sebagai tafsiran saya, kajian saya. Tak sama, tak betul bagi anda tak setuju, sangat dialukan untuk kritik. Saya ni orang terbuka, kritiklah. Sebanyak mana pun InsyaAllah saya ada kemampuan untuk jawab setakat ini. Ahli sejarah pun tak pernah lagi kritik saya, tulisan saya, kerana saya tahu apa yang saya kaji, sumber-sumbernya sangat jelas. Kalau tak jelas saya tak akan bicara. Termasuklah perbincangan kita pada ini. Jadi walaupun masa yang singkat itu, jadi saya cuba penuhi juga tujuan untuk
luruskan sejarah dari perspektif saya. Dan pada masa sama, dasarkan tajuk asal ni, saya nak bincang sikit tentang sejarah PAS secara umum dalam perjuangan kemerdekaan, kerana dia ada kaitan yang sangat besar dan elemen ini tertinggal. Secara lebih luasnya lagi, dia berkaitan dengan peranan agamawan. Dalam buku teks kita ni, yang disentuh ialah kelompok kanan, elit konservatif. Yang disentuhnya adalah kelompok kiri, golongan bawahan. Tapi yang tidak diangkat adalah perjuangan agama. Perjuangan agama ini sebenarnya adalah teras dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Dia teras, tak ada orang lain. Dia bangkit kesedaran politik ini melalui pondok dan madrasah-madrasah. Peranan madrasah ini sangatlah besar. Tapi buku teks kita tidak ada ruang untuk aspek ini. Saya sering kritik buku teks. 2-3 hari lepas ada timbalan Menteri Pendidikan jawab kritikan saya. Kerana saya kata dalam buku teks ada cerita tentang kisah negeri-negeri Melayu, ada di mana-mana, Terengganu pun ada. Bila British masuk, cerita yang timbul adalah negeri kita ini diperintah oleh raja yang jahat, pembesar yang jahat, masyarakat berpecah, ditindas dan berlaku perang saudara di sana sini. British masuk. Contohnya yang saya terangkan di Perak melalui penjajah Pangku. Kisah penjajah Pangku ni kalau saya bincang kat sini tak habis. Ini penuh dengan penipuan. Tak betul sejarah dia. Jadi saya komen, saya kata penyataan dalam buku teks kata bahawa ada perang saudara, ada perpecahan, ada perubahan takhta. Ini tak betul. Sumbernya daripada mana? Ayat ni yang saya nak pertikaikan bukan bidang sejarah. Bercakap sejarah semua orang boleh bercakap. Sumbernya daripada mana? Kerana sejarah ni dia harus bermula dengan sumber. Dia tak boleh bermula dengan tafsiran. Kena ada bukti dulu. Orang arkib, orang museum tahu. Sejarah ni satu ilmu yang sangat mementingkan sumber. Tak jumpa sumber, tak boleh lagi bercakap. Jumpa sumber, kena kaji, kena bahas, kena debat lagi sumber tersebut. Dia tak boleh diterima. Kena kaji, kena bahas, kena debat lagi sumber tersebut. Dia tak boleh diterima. Kalau diterima, jumpa sumber British, jadi British lah kita, native kita. Jadi saya tegur itu, saya kata itu tak boleh dibuktikan. Tak ada perebutan takhta. Perak negeri yang stabil kurun ke-19, masa British masuk. Tak ada masalah. Yang bergaduh dilarut orang lain, bukan orang Melayu. Tapi sejarah cerita orang Melayu berperang. Saya tanya soalan yang mudah. Kalau ada perang, di mana perang tersebut? Berapa orang yang terbunuh? Kampung mana? Senjata mana? Siapa yang terlibat? Boleh tak jawab soalan macam ni? Tak boleh. Ahli sejarah dahulu, dia telah mengkaji dalam kapasiti dia dengan sumber yang ada pada masa itu. Sumber sejarah tiap-tiap tahun boleh berubah. Dan pada tahun 1990-an, ada dalam nota ini saya sebut, berlaku satu turning point dalam sejarah apabila Arkib Kebangsaan Britain di London, di Kew, London, telah keluarkan secara berpukal-pukal sumber yang menyebabkan sejarah, khususnya untuk tahun 45-57 yang berkaitan dengan UMNO, Millennium, PKM, sampailah pada PAS dan kemerdekaan berubah sama sekali. Darurat, cerita tentang darurat lawan komunis dah tak betul dah. Darurat lawan golongan agama, British lawan golongan agama, perlu dibetulkan. Komunis ini jadi scapegoat, jadi alat untuk British menutup tindakan dia, sasaran dia terhadap kelompok kiri agama. Burhanuddin Abu Bakar Al-Bakir, Iya Asyarif Gunung Semanggo, itu sasaran dia. Tapi tak masuk dalam buku teks. Sejarah kita ni, masa kita sambut kemerdekaan, inilah yang kita tak tahu. Kita tahu buku teks ini, saya tegur, cerita dia keseluruhan buku ini kalau dikumpul, pihak British jadi kerajaan. Jadi kerajaan dia, bukan jadi penjajah. Dan saya tahu kalau saya tanya anda di sini, penjajah apa, anda boleh jawab tak? Tarikh penjajah apa? Tak boleh jawab. Anda cuba bayangkan anak-anak kita belajar di sekolah, dia boleh faham ke tidak istilah penjajah? Dia tak boleh faham. Cuba bayangkan anak-anak kita belajar di sekolah, dia boleh faham ke tidak istilah penjajah? Dia tak boleh faham. Pada hari ini dalam media sosial, mereka ini dah mula sebut British ini bukan penjajah. Profesor-profesor kita buat satu statement yang sangat mengejutkan. Mula dengan Kokey Kim, orang besar, hebat orang ni, kajian dia hebat. Tapi dia kata tanah Melayu tak dijajah, dia senyap. Kami panggil dia datang, Prof, kita nak bincang, dia tak sambut dah. Kerana pandangan yang mengatakan tak dijajah ni pandangan yang ada elemen politik di belakang. Maka disambung oleh seorang profesor mewakili Majlis Profesor Negara. Dia kata tak dijajah. Dia bukan bidang sejarah. Macam mana ini dibuktikan? Statement itu sajalah. Tak dijajah. Sebabnya perjanjian Pangku iktiraf bahawa raja ada kuasa. Perjanjian Pangku ni yang saya tegur dalam buku teks, British datang ke sini, lantik raja dengan cara British, pilihan British,
pecat raja yang lain. Di mana kedaulatan rajanya? Bagaimana yang tak dijajah ni? Dan penjajahan ni dia tak boleh hukum dengan raja, dia kena hukum dengan rakyat. Tapi tak dikaji pun. Telah ditukarkan anak-anak kita. Bila benda ini masuk dalam media sosial, saya dapati fikiran dia sudah rosak. Produk daripada buku kita ni yang tak jelas. Tak tunjukkan British ni siapa, jahat macam mana British. British ni baik jadi kerajaan. Dialah yang hapuskan hamba, dialah hapuskan perpecahan, dialah yang majukan. Bawa itu, bawa ini. Akhirnya dia jadi orang baik. Siapa yang jahat? Pemerintah di sini, pembesar di sini, raja-raja dan juga rakyat di sini. Dalam sejarah kita, kalau tidak dia tak tunjukkan perebutan takhta perang saudara. Ini bukan di Perak sahaja, ini berlaku di semua tempat. British jadi kerajaan dalam sejarah. Jadi macam mana kita sambut merdeka? Ada tak kita nampak elemen orang marah British, tunjuk kejahatan British, kenal kejahatan British? Tak. Dalam buku tak ada elemen. Nak tunjukkan mana? Ini satu perkara yang saya kata besar. Kerana bila dia berlaku macam ini, banyak sejarah yang telah dipinggirkan, disembunyikan, sejarah jadi tak betul. Sejarah dalam buku kita pada hari ini, bukan buku teks saja, buku keseluruhannya adalah sejarah catatan British, pegawai British. Dia yang tulis tentang Malayanian. Kita percaya masa orang Melayu menentang Malayanian itu, Malayanian kemudian tumbang, dihapuskan. Kajian saya menunjukkan the Federation itu adalah the Federation of Malayan Union. Itulah Malayan Union sampai merdeka. Satu kejayaan besar British. British sebut dalam rekod dia, itu adalah kejayaan dia. Berjaya dia. Dia patut beri merdeka tahun 45. Dia boleh kekal 57. Beri. Dia tak mahu dah mentadbir negeri-negara ini kerana kos yang tinggi. Beri pada kita balik. Ekonomi dia pegang. Dia tak berikan ekonomi. Semua dia kawal. Merdeka juga. Tapi sarjana British sebut kemerdekaan ini adalah the unfinished business. Bisnes yang tidak selesai. Kenapa? Beri kemerdekaan pada perkara yang British sendiri pun tak mahu. Kita ambil. Kemerdekaan separa yang kita sambut pada hari ini. Tahun 1981. Satu titik yang kita boleh kata barulah kita dapat kemerdekaan yang hampir penuh. Ataupun sepenuhnya lah kita kata. Masa itu berlaku down rate yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Besar kan ni jasa dia. Dia yang rampas aset-aset British dan milik negara kan. Bergaduh dengan British. Kenalkan dasar, pandang ke timur dan sebagainya. Masa itulah, barulah ekonomi itu dapat dirampas semula. Tahun kita merdeka tahun 57 itu, lepas 57, dari 57 sampai merdeka, syarikat-syarikat yang boleh kita ingat ni, Guthrie, Sain Darby, ini British punya dahulu. Sekarang ni dah jadi syarikat milik kerajaan. Jadi sejarah macam tu sekali ya. Ini baru sedikit yang saya sentuh ya. Dalam konteks perjuangan PAS ini, kita tak boleh nafi dari segi sejarah. PAS merupakan gerakan politik agama yang sangat banyak sumbangan dalam konteks perjuangan PAS ini, kita tak boleh nafikan dari segi sejarah. PAS merupakan gerakan politik agama yang sangat banyak sumbangan dan peranannya dalam sejarah politik Malaysia. Kedudukannya adalah sangat jelas dalam sejarah. Dia terlibat, dia memenangi kerajaan negeri maupun pernah memetah kerajaan pusat. Dia menjadi sebuah parti yang sangat besar, berpengaruh sampai ke hari ini pun. Tapi dalam konteks kajian sejarah, PAS ini sangat kecil kedudukannya dalam konteks ahli sejarah dan juga ahli sains politik, di mana mereka ini memberi perhatian yang terlalu sedikit. Ada tulisan terlalu sedikit, walaupun kebanyakan mereka ini tak kaji, dia remeh kan, dia tak peduli sangat. Tapi ada benda yang mereka selalu angkat tentang PAS ini dalam konteks sejarah, bahawa ini adalah parti agama saja, parti yang perjuangannya sangat sempit, parti yang konservatif, radikal, macam-macam istilah dia beri. Walaupun dia tak kaji, kerana pemikiran setengah sarjana barat, kelompok yang berperjuangkan agama ini adalah konservatif, tidak moden, tidak ada elemen progresif dan elemen prejudis ini dalam pandangan dan kajian sejarah. Inilah yang menyebabkan sejarah ataupun naratif tentang kelompok agama, bincang tentang PAS, negatif tentang PAS, tetapi akhirnya dia menyebabkan keseluruhan peranan golongan agama itu telah diremehkan. Contohnya pada hari ini orang bincang, saya sebut dalam Peta Kerja ni, orang bincang tentang asal usul penubuhan PAS. Salah satu kesalahfahaman yang biasa yang orang mungkin anggap itulah kebenaran muktamad. Mereka kata PAS ini lahir daripada serpihan UMNO. Ini benda yang sebenarnya dari segi kajian sejarah saya dapati ada banyak masalah. Tak berapa nak betul. Kerana pandangan pada hari ini dilihat seolah-olah UMNO tahun 46 itu sampai 51 bahawa Datuk On itu sebagai parti. Saya nak jelaskan pada hari ini pada tuan-tuan semua, UMNO dulu dia tak wujud tingkat awal. Terutama tahun 46. Dia bukan sebuah parti, dia tak wujud. Nama saja. Yang ada dalam tu itulah partinya. Dan termasuk PKMM kiri ni. Saya nak jelaskan pada hari ini, tuan semua, UMNO dulu dia tak wujud tingkat awal. Terutama tahun 46. Dia bukan sebuah parti, dia tak wujud. Nama saja. Yang ada dalam tu, itulah partinya. Dan termasuk PKMM kiri ni. Kiri inilah yang melahirkan UMNO. Bukan sebaliknya. Kiri
Kiri ini dia tak bergerak tanpa adanya golongan agama. Golongan agama dalam kiri ini adalah kelompok-kelompok yang akhirnya menubuhkan PAS. UMNO itu lahir daripada PAS. Sehinggalah pada zaman Tunku barulah dia jadi sebuah parti. Ada organisasi dia, kelompok kiri dah keluar, kelompok parti-parti ini dah diserap jadi satu parti. Barulah kita boleh cakap tentang parti. Parti ini lahir daripada parti-parti, kelompok persatuan dan sebagainya yang telah wujud sejak awal lagi. Dan ini orang tak faham sejarah ini. Dia agak complicated. Jadi dalam konteks sejarah ini, saya nak fokus pada bahagian inilah. Dalam pertentangan ini, saya berhasrat untuk menjelaskan dengan lebih tepat dari sudut saya dan seimbang, objektif mungkin. Kekeliruan. Salah satu kesalahfahaman yang biasa yang orang mungkin anggap itulah kebenaran muktamad. Mereka kata PAS ini lahir daripada serpihan UMNO. Ini benda yang sebenarnya dari segi kajian sejarah saya dapati ada banyak masalah. Tak berapa nak betul. Kerana pandangan pada hari ini dilihat seolah-olah UMNO tahun 46 itu sampai 51 bawah Datuk On itu sebagai parti. Saya nak jelaskan pada hari ini pada tuan-tuan semua, UMNO dulu dia tak wujud. Tingkat awal. Benda yang mereka selalu angkat tentang PAS ini dalam konteks sejarah. Bahawa ini adalah parti agama saja. Parti yang perjuangannya sangat sempit. Parti yang konservatif. Radikal. Macam-macam istilah dia beri. Walaupun tidak kaji. Kerana pemikiran setengah sarjana barat. Kelompok yang berperjuangkan agama ini adalah konservatif. Tidak moden. Tidak ada elemen progresif. Dan elemen prejudis ini dalam pandangan dan kajian sejarah inilah yang menyebabkan sejarah ataupun naratif tentang kelompok agama bincang tentang PAS, negatif tentang PAS, tetapi akhirnya dia menyebabkan keseluruhan peranan golongan agama itu telah diremehkan. Contohnya, pada hari ini orang bincang, saya sebut dalam kertas kerja ni, orang bincang tentang asal-usul penubuhan PAS. Salah satu kesalahfahaman yang biasa yang orang mungkin anggap itulah kebenaran muktamad. Mereka kata PAS ini lahir daripada serpihan UMNO. Ini benda yang sebenarnya dari segi kajian sejarah saya dapati ada banyak masalah. Tak berapa nak betul. Kerana pandangan pada hari ini dilihat seolah-olah UMNO tahun 46 itu sampai 51 bawah Datuk On itu sebagai parti. Saya nak jelaskan pada hari ini pada tuan-tuan semua, UMNO dulu dia tak wujud tingkat awal. Terutama tahun 46. Dia bukan sebuah parti, dia tak wujud. Nama saja. Yang ada dalam tu, itulah partinya. Dan termasuk PKMM kiri ni. Kiri inilah yang melahirkan UMNO. Bukan sebaliknya. Kiri ini dia tak bergerak tanpa adanya golongan agama. Golongan agama dalam kiri ini adalah kelompok-kelompok yang akhirnya menubuhkan PAS. UMNO itu lahir daripada PAS. Sehinggalah pada zaman Tunku barulah dia jadi sebuah parti. Ada organisasi dia. Kelompok kiri dah keluar. Kelompok parti-parti ini dah diserap jadi satu parti. Barulah kita boleh cakap tentang parti. Parti ini lahir daripada parti-parti, kelompok persatuan dan sebagainya yang telah wujud sejak awal lagi. Dan ini orang tak faham sejarah ini. Dia agak complicated. Jadi dalam konteks sejarah ini, saya nak fokus pada bahagian inilah. Dalam pertentangan ini, saya berhasrat untuk menjelaskan dengan lebih tepat dari sudut saya dan seimbang, seobjektif mungkin, kekeliruan yang timbul bersabit dengan dua persoalan tadi, dan menawarkan satu tafsiran alternatif yang tentang asal-usul dan pelbagai keadaan yang berbawa pada penubuhan PAS ini. Kita ahli sejarah ni, macam mana kita buat kajian tentang sejarah, terutama dalam konteks organisasi politik. Bila kita nak kaji sejarah, nak mengkaji asal-usul kemunculan sesuatu gerakan politik, perjuangan dan sebagainya, kita selalunya tak boleh kaji melalui titik permulaan organisasi itu wujud. Contohnya nak bincang tentang kiri, kita mula tahun 1938. Masa dia ditubuhkan. Tak boleh. Kerana nak tubuh sebuah parti politik, mungkin setahun, mungkin 2 tahun sebelum itu sudah pun bergerak. Tahun 1938 dia sudah mencapai tahap yang established, yang kemuncak dah. Jadi dalam konteks kajian sejarah, kita mesti kaji secara jangka panjang. Kena kaji jangka panjang, baru boleh faham. Kena kaji masa mula-mula penjajah datang tahun berapa? 1511 Portugis datang ke Melaka. Orang kata ini tak kait dengan Malaysia, Melaka saja. Melaka itu sebahagian daripada kita. Dia jadi sejarah. Baik, kajian tentang PAS ini juga tidak boleh terpisah daripada kajian-kajian tentang elemen ataupun aktiviti politik yang berlaku sejak awal. Paling tidak saya mulakan tahun 1938
tak tahu tahun yang sebenar, sehinggalah 1957. Saya stop kat situ untuk hari ini. Panjang perjuangan menuntut kemerdekaan tahun 1511, tetapi peranan yang dimainkan oleh kelompok agama ni, agamawan, ulama, berbagai jenis, berbagai sifat perjuangan dia. Ada yang sederhana sikit, ada yang aktif, ada yang agresif, tapi mereka dalam satu gerakan. Sudah bermula tahun 1900, iaitu bermula dengan gerakan yang Sarjana Barat sebut pada ini. Sarjana Barat sebut sebagai kaum muda. Tak boleh pegang sangat istilah kaum muda, kaum tua ni. Jangan pegang sangat. Ini istilah yang untuk memudahkan kita faham. Tapi bukan kaum muda pun, golongan agama saja. Mereka ni bukanlah berpecah, kaum muda, kaum tua ni. Orang Barat dia ada bergaduh sikit, bertengkar sikit, dah jadi kelompok-kelompok yang berbeza. Kelompok